Baiklah murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, jadi pada hari ini untuk kelas kita, cikgu akan menjelaskan kepada murid-murid apakah itu kata bantu. Ni kata bantu ya. Jadi kemarin cikgu sudah suruh murid-murid salin nota ini dan hari ini cikgu akan menjelaskan apakah nota yang kamu salin ini. Maksudnya cikgu akan jelaskan kepada kamu apakah itu kata bantu. Jadi kata bantu ini murid-murid adalah kata yang digunakan untuk membantu frasa kerja ataupun frasa adjektif atau frasa sendi nama. Okey, jadi kalau frasa kerja, frasa adjektif, cikgu sudah bagi tahu murid-murid apa itu frasa kerja. Frasa kerja ni ayat yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau perlakuan. Frasa adjektif pula adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat sesuatu, sama ada manusia, haiwan ataupun sebagainya. Kalau frasa sendi nama pun kita sudah belajar sebelum ni kan, sendi nama. Okey. Jadi hari ini cikgu akan jelaskan kepada kamu apa itu kata bantu. Kata bantu adalah perkataan yang digunakan untuk membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Baiklah. Jadi kata bantu ni murid-murid, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama kata bantu aspek dan yang kedua kata bantu ragam. Okey. Apakah perbezaan kata bantu aspek dan kata bantu ragam? Kita tengok kepada kata bantu aspek terlebih dahulu. Okey, jadi ini adalah kata bantu aspek. Kata bantu aspek merujuk kepada suasana perbezaan masa. Perbezaan masa. Ingat ya, aspek dia menunjuk kepada perbezaan masa. Okey, jadi perbezaan masa ni dia terbagi kepada tiga. Masa kini, masa lampau dan masa hadapan. Masa yang akan datang lah. Okey, maksudnya masa kini itu adalah perkara yang sedang dilakukan. Contohnya, contoh kata bantu yang digunakan untuk masa kini adalah masih sedang mula. Okey, ayat contoh yang diberikan di situ seperti yang kamu boleh baca. Nombor 1, mereka sedang mendengar muzik. Maksudnya sedang berlaku ni, sedang berlaku ya. Masa kini, mereka sedang mendengar muzik. Dia masih berdiri di situ. Ali mula sakit sejak semalam. Maksudnya ini perkara yang sedang berlaku. Jadi kita untuk perkara yang berlaku, yang sedang dilakukan, kita akan memasukkan kata bantu aspek ini untuk menyokong kata kerja ataupun kata adjektif yang ada di situ. Baiklah. Kemudian yang kedua, masa lampau. Contoh kata bantu aspek untuk masa lampau ni, pernah, telah, sudah, baru. Maksudnya yang sudah dilakukan. Contohnya, ayat contoh di situ, Malaysia pernah dijajah Inggeris. Maksudnya sudah pun dijajah sebelum ni. Jadi kita cerita baliklah. Malaysia pernah dijajah Inggeris. Sungai itu telah kering airnya. Rakyat Malaysia sudah ke bulan. Ahmad baru pulang dari Melaka. Jadi ini adalah contoh ayat yang mengandungi kata bantu aspek masa lampau. Sudah, pernah, telah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah kata bantu aspek masa hadapan. Masa hadapan ni sesuatu yang akan dilakukan. Contoh kata bantu aspek masa hadapan adalah akan ataupun belum. Ayat contohnya, bas itu belum tiba di stesen. Okey, bas itu belum tiba di stesen. Nombor 2, singa akan pupus 5 tahun lagi. Akan, maksudnya akan berlaku. Di masa hadapan, singa akan pupus. Okey, jadi itu adalah kata bantu aspek. Terbagi kepada 3, kata bantu aspek masa kini, kata bantu aspek masa lampau dan kata bantu aspek masa hadapan. Okey, apa pula kata bantu ragam? Ragam ini merujuk kepada perasaan berkaitan dengan perbuatan. Okey, perasaan tu, contoh apa perasaan? Mahu, tidak mahu, enggan, hendak, mesti, patut. Itu contoh kata bantu ragam. Okey, kita lihat kata bantu ragam ni, dia pun terbahagi kepada 3. Yang pertama, hendak ataupun kemahuan melakukan sesuatu. Okey, contohnya hendak, mahu, enggan.
Okey, kamu baca ayat contoh itu, nombor 1. Ibu hendak ke pasar. Li enggan ke sekolah. Limah tidak mahu ke tadika. Ini melibatkan perasaan lah kan. Okey, perasaan mahu, tidak mahu, enggan, hendak. Itu. Kemudian nombor 2, mesti melakukan sesuatu. Kata bantu ragam, mesti melakukan sesuatu. Contohnya, harus, mesti, patut. Okay, ayat contoh. Ayah harus pergi kerja. Siti mesti ke sekolah. Sarah patut didenda kerana datang lewat ke sekolah. Jadi itu kata bantu ragam, mesti melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan sesuatu. Contohnya, kata bantu contohnya, boleh, dapat, mungkin. Okay, contoh ayat di situ ya, dia ada berikan. Aiman boleh makan aiskrim selepas batuknya pulih. Laila dapat menghafal sifir. Rahim mungkin selamat jika segera dirawat oleh doktor. Jadi ini adalah contoh kata bantu ragam. Ingat kata bantu dia terbagi kepada 2. Kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Jadi ini adalah apa yang boleh cikgu jelaskan kepada kamu berkaitan dengan kata bantu. Ya murid-murid, jadi sekarang ini cikgu akan berikan tugasan kepada kamu di dalam grup. Cikgu ada antar gambar tugasan. Jadi tugasan kamu hari ini adalah menjawab latihan yang cikgu berikan pada grup Telegram kita. Jadi itu sahaja untuk video pembelajaran pada hari ini.